Ya, air mana? Ustaz, Ustaz. Ustaz, mana Ustaz mana? Ada Ustaz? Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nampu kalmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama kita sekali lagi dalam bicara online yang diserahkan oleh Tuan Haji Mak Asyad, dan juga terima kasih kepada rakan penaja utama bicara online kita setiap malam tanpa henti, dan kepada semua sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan insya-Allah malam ni kita bersama dengan Cik Farida pun baru timbul ya, setelah lama menyelam ya. Dia timbul akan Cik Farida. Terima kasih kepada Persatuan Orang Peka Kuantan Pahang yang menjadi pemudah cara bicara kita setiap malam. Dan tetamu kita pada malam ini ialah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Farid Abu Aulia yang akan membincangkan topik pada malam ini. Jadi ahlan wa sahlan sekali lagi kepada Ustaz Farid Abu Aulia, dan semoga insya-Allah sahabat-sahabat yang terus komitmen dan konsisten dengan bicara online tanpa henti ini akan mendapat banyak manfaat daripada perbincangan ataupun kuliah yang akan bakal disampaikan oleh Ustaz Farid Abu Aulia. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan beri ruang yang seluruhnya kepada Ustaz Farid Abu Aulia untuk terus memberikan ataupun kuliah ataupun perbincangan pada malam ini. Silakan Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang berbahagia, yang saya hormati Al-Fadhil Sebelum Fadilah Ustaz Aslin selaku moderator kita pada malam ni. Seterusnya ayahanda kita Tuan Haji Muhammad Arsyad berseban hijau malam ni luar biasa. Lain macam nampak lah. Sungguh ke hilang lah. Sebelum ada misai ke je? Saya macam ada tak? Dia jenis seorang yang susah mengakui dirinya sudah tua, jadi dia sentiasa muda. Itulah dia. Sentiasa muda, bertenaga, menjelaskan. Sebenarnya Ustaz tahu tak? Ini sebenarnya apa ni? Kopianan tertinggal lagi tu malah nanti. Penting lampu hijau tu, alhamdulillah. Terus Cik Fariza selaku sebagai pemudah cara kita, dan seterusnya muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ni bersama-sama dalam mengimarahkan bicara online kita pada malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama mula dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita hari ini, terutamanya iman, amal, ketaatan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Maka dengan itu kita mensyukuri nikmat itu, kita menikmati nikmat iman ini dengan kita menambahkan seringkali setiap masa menambah kefahaman.
Nak menikmati satu nikmat itu, terutama iman, maka tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Kita tak akan mampu merasai satu nikmat tanpa dengan kefahaman, terutama nikmat iman. Iman yang besar ini jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah pilih kita sebagai orang yang beriman. Lalu iman itu perlulah, mestilah kita hayati dengan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sehingga kita mampu mengecapi halawatul iman, kemanisan iman, yang mana dengan kemanisan iman itu mampu kita menterjemahkan dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini adalah menyatakan keimanan. Kehidupan yang kita lalui hari ini sepatutnya adalah menterjemahkan tanda-tanda keimanan kita, yakni dengan kita menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kalau kita lihat dalam perbincangan kita yang lepas, kita membincangkan dalam pengajian kita ni, yakni dengan berpandukan perbahasan hakikat kehidupan, yakni bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan kehidupan kita, kita tafsir kehidupan kita dengan bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni siddiq, amanah, kalau ikutkan jumhur, tabligh, fatonah. Namun dalam perbahasan kita dengan yang mana telah ditahqiqkan oleh almarhum Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz, maka ada ijtihadnya siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Jadi soft, ada perubahan. Fatonah nombor 3, tabligh yang terakhir. Dan kita masih membincangkan pada fasal ataupun pada perbahasan yang pertama, siddiq, yakni benar, jujur di dalam kehidupan, yakni mentafsirkan kehidupan bersandarkan kebenaran. Jadi kebenarannya adalah jemaah sekalian, hidup ini, kejadian yang ada pada alam ini adalah menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Terutamanya juga kejadian manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Jadi kejadian manusia adalah kejadian terbaik. Kejadian yang Allah angkat sebaik-baik kejadian, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu bukan sekadar ahsan pada suar, yakni pada rupa kejadian kita, namun kesempurnaan manusia itu adalah diukur dengan bagaimana Allah telah bertanggungjawabkan, Allah telah menurunkan amanah kepada manusia itu adalah untuk membesarkan Allah SWT. Wa rabbaka fakabbir. Taksis, pengkhususan kepada manusia itu adalah sebenarnya adalah menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah melalui dengan para anbiya, yang Allah SWT mengutuskan para anbiya, diutuskan bermula dengan Nabi Adam AS, yang Nabi dan Rasul, wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul bermula dengan Nabi Adam AS, hinggalah Nabi Muhammad SAW, yang mana diutuskan para Nabi dan Rasul adalah untuk menyampaikan risalah kebenaran, yakni dalam, kalau kita lihat pada surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi jemaah yang muliakan Ta'ala, kehidupan ini diterjemahkan dengan merasai, menzahirkan, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dalam perbahasan kita pada malam ni menyambung pada perbahasan dalam fasal siddiq, tajuk subtopiknya adalah diri menterjemahkan kekuasaan Allah SWT. Alhamdulillah. Dan saya malam ni bersiaran langsung di Masjid Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, tak sempat sampai rumah. Rumah ini dekat KL ni. Tadi kuliah di Masjid Nurul Islam Ampang Hilir. Jadi tadi dah bagi tahu depa tutup lampu ni ya, dah tutup. Tapi dah bagi tahu dah bagi tahu minta izin nak live kat sini. Sekejap. Okey. Khair, sambung. Maka sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, bila kita lihat tentang perbahasan kehidupan dimulakan dengan benar, siddiq, maka begitu juga dengan kalau perbahasan iman, ta'rif iman itu, kalau kita bahaskan tasdik, ini membenarkan bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apa yang nak dibenarkan dengan hati itu adalah tentang keesaan Allah SWT. Yang mana keesaan Allah Ta'ala itu, ini melihat akan tanda-tanda kejadian yang kalau kita lihat pada wahyu yang pertama turun pada bagi Nabi Muhammad SAW itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismi rabb alladzi, yang menjadikan seluruh kejadian. Bermakna di sini ada satu mesej yang
ataupun kita lihat wahyu yang pertama Tuhan pada bagi Nabi Muhammad SAW, kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, kita tafsir kehidupan, maknanya hidup ini pertama mula adalah Allah suruh baca, yang ini dengan ilmu lah. Bila sebut baca mesti dengan ilmu. Ulama mentafsirkan Iqra itu dengan perbahasan ilmu. Dan mana tuntutan ilmu itu adalah untuk ilmu mengenal Allah. Ini iman, tauhid. Mana mungkin kita mampu melihat atau membaca sifat-sifat tanda-tanda kebesaran Allah tanpa dengan ilmu yang benar. Ini ilmu tauhid. Jadi maka wajib menuntut ilmu tauhid itu mesti setiap mukallaf itu mengenal Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya melalui, kalau kita kaedah usul, kaedah Asy'ariyah Al-Maturidiyah kan, kita mengaji dengan sifat 20 yang mana kalau lihat kepada karangan kitab Ummul Barahin, asas kepada perbahasan sifat-sifat kebesaran Allah itu, maka sudah pasti kalau kita rujuk dengan sifat, dengan kaedah iman, ini tauhid. Maksud kata bila tengok hidup ni, kalau mula baca dengan nama Allah, bermaksud bila tengok alam ni yang Allah jadikan, bahasa mudah habis tafsir dengan kesimpulan asas. Alam ni bermula tak ada. Itu hidup kita. Kalau sidik. Tapi yang benar apa yang ada ni? Sebenarnya yang ada ni adalah mata'ul ghurur. Semua adalah kesenangan yang menipu. Maksudnya benda yang boleh hancur, kulufan, semua binasa. Ada ni, ada yang kita nampak hari ni, kejadian ini adalah menyatakan sebagai isyarat. Wa min ayatihi, antara tanda-tanda kekuasaanku, iaitu adanya alam ni. Jadi masuk kata, bila kita tengok alam ni, sepatutnya hidup kita adalah menyatakan kekuasaan ataupun kewujudan. Bidalil dengan tengok dengan alam, biakli lah tengok alam. Tak boleh wujud dengan sendiri, tak boleh. Maka tengok alam, wujud. Wujud ni ada, bukan bermaksud alam bersifat ada, tapi alam itu diadakan oleh Allah. Kalau kita gabung perbahasan tauhid, sebab sidik itu kalau kita rujuk pada iman, perbahasan tauhid. Tapi kalau kita pergi pada kehidupan, kita mencari kebenaran. Kebenaran dengan maksud yang ada ini sebenarnya adalah menyatakan sifat Allah yang maha ada. Bukan masuk alam ni ada. Dia tak boleh ada. Kalau perbahasan akidah tauhid, diadakan. Tengok alam ni, diadakan. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Tengok kerja langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam. Ila ayatil ulil albab. Dan perkara ini perlukan kepada pemikiran. Ya, Allah suruh kita berfikir, merenung, supaya apa? Supaya padanya ternyata ataupun zahir sifat-sifat kebesaran Allah. Sebab tu kalau kita lihat surah Al-Alaq 1 hingga 5. Alamat insana ma lam ya'lam, habis itu. Pada Iqra hinggalah alamat insana ma lam ya'lam, habis. Kemudian wahyu yang kedua turun setelah itu adalah ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Pada tu ada kalimah fakabir. Fakabir. Yang ini merujuk kepada, kalau kita pergi kepada perbahasan tasbih, tahmid, takbir. Kalau pada kejadian langit dan bumi, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbih, tasbih. Itu kejadian langit dan bumi. Apa yang dia ada di langit, apa yang ada di bumi, seluruhnya. Adapun kejadian malaikat dan jin, dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah nak menjadikan khalifah yang bermula dengan Nabi Adam AS, maka Allah nyatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Lalu malaikat kata, qalu, ketika Allah kata pada malaikat nak jadikan manusia khalifah, kemudian malaikat kata, bukankah manusia ini akan buat kerosakan, pertumpahan darah? Tak cukupkah kami ni wa nahnu nusabbihu bihamdik? Nampak? Tasbih, tahmid. Lalu pada manusia, ayat surah Al-Mudassir tadi, ayat 1 hingga 3, itu wa rabbaka fakabbir. Ini taklif, dia dipertanggungjawabkan kepada manusia adalah untuk merasai keesaan Allah. Yang lihat yang banyak ni, esanya hanya Allah. Yang ni wujud itu hanya pada Allah. Sifat nafsiyah bagi pada tauhid. Tidak cukup dengan itu jemaah sekalian. Tuntutan adalah untuk mentakzimkan. Mentakzimkan. Mat takzim. Bitakzim. La lima harkat. Yakni mentakzimkan. Yakni dengan takbir.
takbir. Isu takbir kan. Takbir. Isu takbir lain cerita ni kan. Tapi tak apa. Takbir. Isu takbir. Takbir ni adalah hendak membesarkan Allah dengan sifat kebesarannya. Sebab tu kita laungkan takbir. Bukan nak membesarkan makhluk, bukan nak membesarkan institusi, bukan nak membesarkan siapa-siapa. Yang ni Allah punya sifat kekuasaan. Ini tugas manusia. Khusus kehidupan, hendaklah dia menafikan kewujudan kekuasaan hanya dengan mengesakan kuasa hanya pada Allah. Illallah. Bukan menafikan kewujudan makhluk dah. Nah, ni kewujudan kuasa. Ilah merujuk pada kuasa. Nah, kuasa kita makhluk kederat, dia bagi tenaga, tapi tak ada kuasa untuk mendatangkan la haula wala quwata illa billah. Tak ada kuasa pun. Namun ada tenaga untuk kita gunakan dalam kita berusaha. Namun dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita tak ada upaya untuk menentukan hasil. Mana tak ada kuasa lah tu. Usaha ada, tenaga ada, tapi hasil kita tak tentukan pada usaha. Tu Ahlussunnah wal Jamaah kemas. Kalau perbahasan selain itu, dia jadi qadariyah, jabariyah, dia sandar pada usaha. Jadi dia berkuasa lah. Dia menentukan. Jadilah perbahasan bahawa dia boleh tawakal pada usaha, dia taklif, dia letakkan berdiri, dia hanya bergantung kepada dia mengagungkan akal. Jadi jemaah sekalian, maka kalau kita lihat, membesarkan itu tuntutan dalam hidup adalah untuk membesarkan Allah. Membesarkan bukan dengan fizikal. Ada pula jenis orang tak faham masa dia kata Allah Maha Besar, nak besarkan apa lagi? Bukan soal Allah Maha Besar nak besarkan. Kita kena rasakan kebesaran Allah, lalu melaungkan, menzahirkan kebesarannya melalui apa? Boleh dilampaukan dengan lafaz, atau yang paling utama dengan perbuatan, af'al. Jadi suruhan Allah, meninggalkan larangannya, takbir. Allah yang Maha Besar, maka menterjemahkan kekuasaan Allah di dunia ini. Sebab tu kalau kita lihat jemaah sekalian, bagaimana umat Islam terdahulu, kurun yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, kurun yang terbaik, kurun yang pertama, kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Kalau kita lihat, tersebar luasnya Islam itu adalah untuk menyebarkan, untuk beritahu Allah Maha Hebat, Maha Besar. Dalam hati mereka hanya mentakzimkan Allah, nak menegakkan nama Allah, nak menegakkan kalimah Allah, nak letakkan Islam, Allah yang utama. Tak ada niat lain, tak ada agenda lain. Sehingga kan Allah perkenan, Allah berkati, maka kekuasaan diberikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam, sehinggalah 3 Mac 1924. 3 Mac 1924, Empayar Utsmaniyah rasmi jatuh. Kalau ikutkan daripada Nabi Fathul Mekah, sehingga 3 Mac 1924. Yang ni kalau tukar kepada tarikh hijrah, 1343 hijrah. Tolak 23 tahun, yakni 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yakni kita ambil start daripada Fathul Mekah. Jadi bila Fathul Mekah, maksudnya Nabi komplit untuk menguasai kembali kekuasaan, sehingga kan turun surah Al-Ma'idah ayat 3 dan khutbah wada' Nabi. Nak bagi tahu, waktu itu era kehebatan Islam bermula dengan Nabi SAW. Start Nabi dapat wahyu di Mekah 13 tahun, kemudian berkembang di Madinah. Apa misi Nabi? Nak bagi tahu Allah Maha Besar. Nak besarkan Allah dengan apa? Dengan laungan semata-mata? Tidak. Dengan menegakkan syariat Allah. Hidup kita. Contoh, kita nak besarkan Allah dengan cara bagaimana jemaah sekalian? Menegakkan syariat Allah dengan mengutamakan solat sebagai contoh. Mengutamakan solat ala waktiha. Kita nak besarkan Allah dengan menegakkan syariat dia. Membesarkan Allah dengan mengutamakan segala suruhannya, dengan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Dan misi ini yang Nabi bawa, yang nombor satu sekali, dengan la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah SWT. Maka bila misi ini Ustaz, suara tak ada. Haji pun suara tak ada, Haji. Ada tak? Okey. Ustaz terkeluar tadi, kemudian Ustaz masuk, suara Ustaz Farid tu hilang. Ya. Okey, cuba anda keluar balik . Okey. Ya.
Okey Ustaz, ada dah suara? Tes Ustaz? Ustaz? Okey, boleh. Ada. Masa mananya Ustaz Aslin masuk, suara Ustaz hilang. Oh, ya ke? Ya Roh. Okey, itu Ustaz Aslin keluar dulu. Tak apa, Ustaz teruskan. Nanti okey, sekejap ya. Anda masuk ke Ustaz Aslin dulu. Sekejap. Okey. Subhanallah, subhanallah. Okey. Cakap seorang gitu. Oh. Ya. Sekejap ya. Subhanallah. Okey. Dah boleh. Tang mana tak ada tadi? Dia mula ke? Dia mula ada tadi? Tak ada. Sekejap je tadi Ustaz. Tak ada dah. Subhanallah. Okey. Lain Suara saya Ustaz, kot. tak tahu suara Ustaz Aslin ganggu. Dia apa? Ustaz Farid cakap. Subhanallah. Ustaz Farid teruskan. Cakap je. Terus je. Okey, baik. Jadi sebenarnya hanya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi kita balik pada tadi perbahasan tadi. Yang ini tentang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, diri menterjemahkan kekuasaan Allah pada kehidupan kita ini. Kalau rujuk pada Siddiq, suara Siddiq, yakni diri menterjemahkan kebesaran Allah SWT. Ini kita nak tafsir kehidupan. Sekarang kita bahas bagaimana kita nak tafsir kehidupan bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Itu faedahnya. Jadi apa yang kita bincang tadi, yakni ketika Nabi SAW, kurun yang terbaik, kurun yang pertama dengan Nabi SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba' tabi'in, kurun yang terbaik itu, yang mana sehingga kan 3 Mac 1924, kita cerita tentang pemerintahan. Kalau 3 Mac 1924 itu ditukarkan kepada Masihi 1343 Hijrah, ditukar kepada Hijrah, Masihi tukar kepada Hijrah 1343 Hijrah, tolak 23 tahun. Yang 23 tahun tu kita kira 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan Madinah kemudian Nabi Fathul Mekah, Nabi datang balik khutbah wada' yang terakhir 10 tahun ke 10 Hijrah. Maka ada 1323 tahun Islam memerintah dunia sekalian, secara khilafah pemerintah, walaupun ada juga isu-isu yang berlaku, tetapi masih Allah berikan kekuasaan dan sudah pasti kurun yang terbaik di awal. Kenapa? Kerana hidup waktu itu ketika datangnya iman Islam, hidup Nabi SAW dan memberi kepada para sahabat adalah untuk menyebarkan, memberitahu kepada umat Allah Maha Besar. Yang ini sebagai contoh dalam hidup kita. Bagaimana kita nak faham tentang nak merasakan Allah Maha Besar? Sebab dia ada pada kalimah lam, kalimah thayyibah gitu, lam alif tu. Pertama, menafikan, ini penafian tentang kewujudan kekuasaan selain daripada Allah. Kekuasaannya bagaimana jemaah sekalian? Kekuasaan yang boleh mendatangkan manfaat, yang boleh menolak mudarat. Itu kekuasaan. Adapun manusia ada usaha, ada tenaga, tapi tiada kuasa menentukan hasil. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hasil kepada usaha itu di bawah kekuasaan mutlak Allah SWT. Usaha pada manusia. Okey, baik. Pada itu jemaah sekalian, nak menegakkan kekuasaan Allah itu, kita melihat segala hasil yang terjadi dalam hidup kita. Ianya adalah zahir kepada kekuasaan Allah. Ada kita hari ni, ada rumah, ada kereta, ada alam, ada semua ni sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita kena nampak begitu. Cuma bila kata suatu awal zaman Nabi SAW berdakwah, memberitahu kepada pembesar-pembesar Quraisy, kan? Seterusnya kepada perbahasan yang mana nak memberitahu kepada pemerintah-pemerintah,
Antara perkara pertama yang ditekankan adalah untuk mengesahkan Allah dengan melihat kepada segala yang ada ini adalah di bawah kerajaan Allah. Mereka tak boleh terima keadaan tu. Mereka tak boleh terima. Macam contoh kita lah. Kita bawa pada perbahasan hidup kita. Hari ni contoh. Kerajaan diri kita. Kita. Rumah tangga. Segala apa yang ada perniagaan kita. Semua di bawah takluk kekuasaan kerajaan Allah. Jadi, kita, apa yang hasil pada kita. Bukan menundukkan kita, diri kita yang punya kuasa tu. Namun, penghasilan apa yang ada pada kita menyatakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu rujuk pada warabbaka fakabbir. Bagi contoh, dimudahkan perbahasannya. Contoh, kita pakai sesuatu perkara. Orang panggil, bagi contoh, motor. Ada brand, BMW. Orang panggil, oh, orang kaya. Ni khusus pada manusia ni. Kaya yang ada pada manusia, sebutan itu, walaupun pada perbahasan dalam menurut Kamus Dewan edisi keempat, boleh merujuk pada harta. Namun Nabi kata, kaya itu merujuk pada sifat laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, akan tapi kaya itu dengan jiwa. Yakni kaya itu ada satu sifat yang zahir dari manusia yang Allah taklifkan, Allah amanahkan pada manusia melalui syariat yang kita lakukan di dunia dengan perjalanan harta, sehinggalah kita dipanggil orang kaya. Okay. Bila syariat kita melakukan satu benda sehingga zahir dengan panggilan orang kaya, orang berkuasa, ada kedudukan, orang berilmu, itu sifat. Maka manusia, dia kena kembalikan kaya dengan menyatakan Allahul Ghani wa nahnu fuqara. Kaya tu Allah. Ini misi. Nampak macam mudah teman sekalian. Tetapi realitinya, kebanyakan yang berlaku, realitinya, Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang kau ingat aku. Ingat yang bahawa kaya tu Allah, lalu dengan hasil yang dia ada tu sepatutnya membesarkan Allah dengan syiar. Contoh syiar apa? Penuh masjid. Sebab apa? Yang bagi kaya Allah bukan harta. Yang bagi kaya Allah bukan usaha. Lalu mereka yang merasakan kebesaran Allah, dia akan mengutamakan syariat Allah. Sebagaimana kurun yang terbaik Nabi buat. Para sahabat semua mengutamakan contoh jemaah, mengutamakan soft solat. Kita lihat gaya hidup, lifestyle, gaya hidup para sahabat semua yang telah dididik oleh Nabi SAW dengan menjadikan hidup ini sebagai tanda-tanda menterjemahkan kekuasaan Allah. Begitulah dengan diri, khususan, pengkhususan kepada manusia. Allah jadikan manusia adalah untuk menterjemahkan kekuasaan Allah melalui sifat-sifat kebesarannya yang diamanahkan kepada manusia. Bahasa mudahnya, Allah kata dalam surah Al-Munafikun. Kalau kita lihat dalam surah Al-Munafikun, ayat 9. Ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Ayat 9 Munafikun ayat 9. Cuba lihat mesej ni. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu. Lalai ni, kalau dalam bahasa perbahasan ghaflah, lalai. Bukan sekadar lalai yang dizahir dengan perbuatan, tapi lalai yang dimulakan dengan penghayatan. Kita kadang-kadang terleka bahawa kaya tu bukan duduk pada benda. Kita terlalai sehingga kan kita sibuk mencari kaya pada benda. Bagi contoh, sedangkan kaya itu adalah pada Allah yang dizahirkan. Dalam bahasa mudah ditajallikan, diterjemahkan pada kejadiannya, terutama manusia. Allah terjemahkan manusia, menterjemahkan sifat-sifat kebesarannya. Orang panggil orang kaya sebagai contoh. Jangan sampai kamu dilalaikan dengan sifat itu. Sifat itu sebenarnya membawa kepada kekuasaannya. Sepatutnya. Tapi kalau tengok kepada era bagaimana contoh Namrud, Fir'aun, Korun. Kalau kita rasa, kita sangka mudahnya kaya ni, kita mesti ingat Allah punya. Dan percayalah,
sifat ini banyak merosakkan kembali manusia. Kalau tidak dia tekad dalam hati dia dengan kefahaman yang benar, yang sidik tadi, tasdik, membenarkan, dan hidup yang benar hanya Allah, yang lain semua batil. Kalau kita letak ke situ, sudah pasti dia akan merasakan kebesaran. Dia takjub, dia kagum dengan Allah. Orang hari ni dia pelik macam ni, Jemaah sekalian. Macam mana dia boleh dapat dia pelik dengan orang. Ini ada perbahasan penyakit hati, dia panggil ujub, takjub. Kalau takjub ni pada diri dia pun pelik. Macam mana ya aku boleh berjaya? Ustaz, balik tadi Ustaz Aslin ada gangguan terkeluar, suara Ustaz tu hilang. Ustaz Aslin keluar balik, betul masuk Ustaz, suara Ustaz Farid ada balik. Okey Ustaz Farid, boleh cakap? Oh tak ada pula. Tadi okey, tak ada suara Ustaz. Okey, Ustaz keluar dulu. InsyaAllah kita akan tunggu Ustaz Aslin dan Ustaz Farid masuk semula untuk meneruskan bicara online untuk malam ni, insyaAllah. Ustaz Aslin masuk. Ya Ustaz, boleh cakap? Ustaz Farid pun keluar juga. Suara langsung hilang. Mana Ustaz Farid hilang suara? Dia keluar dulu. Apa? Lain siapa? Tak tahu lah Ustaz. Ya, tak boleh. Okeylah. Okey, jalan. Teruskan. Cabaran. Tengok sini 5G lah. Tengok lain sini 5G ni. Saya punya. Apa? Baik. Jadi yang sedang jemaah yang mulia Allah SWT. Maka kalau kita lihat tadi, sifat yang dinyatakan, yang diberikan, yang dipertanggungjawabkan kepada manusia, sehingga kan disebut dalam perbahasan tadi, kaya sebagai contoh, itu salah satu sifat. Ini kita pergi pada perbahasan kehidupan Jemaah sekalian. Adapun perbahasan sifat Allah, itu pada perbahasan pengkhususan tauhid. Yang ini kita pergi kepada tafsiran kehidupan, nak mentauhidkan Allah. Macam nak mengesahkan dengan hidup kita ni, nak bincang macam mana kaedah perbincangan, iaitu balik pada kebenaran, siddiq, lalu kita berfikir kembali dengan sifat tadi yang mana Allah nyatakan Iqra bismi rabb tadi, bacalah dengan nama aku, sifat kebesaran. Maka manusia ini yang mana Allah SWT menterjemahkan sifatnya pada manusia untuk kita mengagungkan Allah, kagum hebatnya Allah, kayakan dia. Contoh, sebab tu dalam sifat dengan kita puji, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi hari ini, kalau kita lihat mutaakhir ini, ataupun perbahasan kepada apabila era kapitalis, orientalis masuk Jemaah sekalian, doktrin, apatah lagi contoh tentang pemikiran liberal, Islam liberal, kan? Perbahasan tentang berfikiran tanpa batas ni. Dia akan lihat dunia ni datang dengan dia, sifat kaya pada dia, bukan pada Allah. Apatah lagi kalau ada perbahasan tentang Mu'tazilah, perbahasan Mu'tazilah, dia tolak Allah di sifat. Dia tolak terus. Contoh kalau dia nak kaitkan kaya dengan sifat Allah, dia tolak. Ya, Allah tak ada sifat katanya. Ini ancaman-ancaman yang berlaku. Dan percayalah, ancaman ni tak habis kat sini, dia bermula pada dulu sampai sekarang. Manusia kagum dengan manusia. Walhal dengan kejadian yang ada pada manusia sepatutnya membawa kekaguman, takzim. La ilaha illallah. Kita kagum dengan Allah sehingga kita sujud kepada Allah. Fasjudu, sujud kepada Allah. Yang ini dekat mana? Dekat rumah Allah, syariatnya. Maka manusia tidak akan tertanya-tanya macam mana dia boleh kaya. Walhal kaya itu adalah dengan kurniaan Allah. Contoh Nabi Sulaiman AS. Kita lihat macam mana kaedah terjemahan ni. Dipuji oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis ni terkenal dengan kehebatannya juga. Nabi Sulaiman AS berjaya memindahkan istananya, iaitu Ratu Balqis, ke singgasana Nabi Sulaiman AS. Dan Ratu Balqis terpesona dengan istana Nabi Sulaiman AS.
tiles, lantai tu kaca. Kaca. Zaman tu ada teknologi. Dipujinya Nabi Sulaiman hebat. Lalu Nabi Sulaiman dan surah An-Naml ayat 40 terus mengatakan haza min fadli rabbi. Surah An-Naml ayat 40 terus menyatakan bahawasanya jemaah sekalian, apa yang ada pada aku hari ini adalah untuk menguji aku, untuk melihat kebesaran dia ataupun tidak. Dan ini juga berlaku pada iblis. Kalau kita bawa balik perbahasan ni daripada awal muasal ya, iblis sehingga dia keluar sifat takbur, aba wastakbar, lawan kepada takbir nanti takbur mas sekalian. Kalau gagal membesarkan Allah, dia membesarkan diri. Orang suruh takbir dengan membesarkan Allah, dia jadi takbur. Jadi iblis, bagaimana sifat si iblis, dia melihat kebesaran yang ada pada diri dia, dengan dinamakan dengan kemuliaan lah. Kebesaran tu kita namakan kemuliaan. Sehingga dia melihat Nabi Adam AS itu dengan sifatnya hina. Dia mula meremehkan, dia merendahkan. Sebagai contoh, kita Allah bagi kelebihan, pakai motor sedap, kereta sedap, contoh rumah elok. Tiba-tiba ada satu sifat dalam hati, mana yang pakai kereta tak elok, tak dapatkan elok, pakai motor biasa, rumah biasa, dia mula rasa ada perbezaan. Ya, apa ni malas. Dia mula mengatakan, apa ni malas, kenapa tak rajin hidup ni, sedangkan hidup ni boleh jadi, awak boleh lagi. Dia ada perbezaan, walhal kebendaan tidak membezakan kita. Ia hanya satu anugerah. Sebab tu penting melihat apa yang kita ada ni anugerah. Dia tidak boleh lihat dengan hasil kita. Kalau hasil kita tu yang jadi macam iblis, dia tengok yang Nabi Adam AS terus, wa khalaqatani min nar wa khalaqtahu min turab, aku jadikan pada api, dia pada tanah. Ini impaknya, kesan takbir ni mas sekalian. Kalau kita perhalusi kegagalan yang berlaku dalam hidup ni, kita salah membesarkan ataupun tidak membesarkan. Kalau salah membesarkan ataupun tidak membesarkan sifat-sifat ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Sebagai contoh yang kita bincang tadi, kaya, dekat sangat dengan kita. Contoh kasih sayang, sayang tu dekat sangat dengan kita. Ada dalam afidah, Allah bagi wa nafsi wa masawaha, Allah bagi kepada manusia untuk merasai sifat itu di mas kita. Allahumma salli ala sallam. Ada suara dengar? Suara okey? Okey. Risau. Okey, baik. Jadi makna kata, berbalik kepada fasal usul perbahasan kita, maka perlu digariskan, ditekankan di sini. Bila membahaskan soal kehidupan, maka kaedah perbahasan hidup itu mestilah dipandu oleh sifat Nabi SAW, siddiq. Yang siddiq ini jujur, yang mana kalau tengok pada iman, itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apa yang kita nak benarkan dalam hidup ini? Apa yang kita nak benarkan? Apa kita nak letakkan dalam hidup kita ni? Sebagai contoh tadi, yang benar hanya Allah. Bermulanya itu semua dengan nama-nama Allah. Itulah kalam ataupun huruf yang pertama dalam Al-Quran tu dimulakan huruf basmalah, huruf ba, bismillah, dengan nama Allah. Kalau tidaklah kerana nama Allah, ini kita bahaskan begini. Kalau tidaklah kerana nama Allah, kaya tu, tak ada harta, tak ada kayanya kat dunia ni, tak ada nilai apa pun. Contoh, ada harta, tapi kaya tu tak ada. Orang tak panggil kaya, orang panggil harta. Dia tak bawa nikmat, tuan-tuan. Contoh, harta. Kaya tak ada, nama kaya tak ada. Tak nak orang bagi duit Saidina. Apa duit ni? Maka boleh kaya pun. Contoh orang. Dia nak nama tu sebenarnya kaya tu. Contoh kita pergi, katalah pergi umrah. Umrah KG ada money changer, pergi tempat yang tak ada money changer. Kita bawa duit Malaysia. Banyak bawa ni. 1 bilion kita bawa. Nak bawa cash, tak nak bawa pakai swipe. Sekarang dah boleh pakai wave dah kan. Kita nak pakai cash. Declare dekat custom, dekat bawa lebih pada 30,000 kata. Dan saya bawa lebih, saya nak rasa ada duit. Tak apalah, lantak kamu. Sekali sana tak terima duit ringgit Malaysia. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Nilai tak ada. Tak guna juga. Kaya ni memang bernilai. Rich tu tak ada. Ada harta tak dipanggil orang kaya.
Nikmat tak ada. Ada suami, ada isteri, tak ada kasih sayang. Sayang tu tak ada. Jadi tak ada apa-apa. Tak ada erti. Jadi makna kata, kenikmatan hidup ni adalah semua bersandar pada sifat Allah balik. Akhirnya. Jadi kaya itu sepatutnya dirasai dengan kekuasaan Allah. Lalu bagaimana nak merasainya? Pertama tadi dengan iman, kemudian kita beramal dengan kekayaan yang sebenar. Contoh kalau dengan harta, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita infak, itu sedekahun jariyah. Kita bagi, kita infak. Maka sifat itulah yang kita akan nikmat. Kita akan menikmati, bukannya sifat memiliki. Aku nak memiliki kereta, memiliki rumah. Ni kalau pembahasan awam lah kan, yang mana dah ada asas ilmu, alhamdulillah. Yang awam contoh dia punya fahaman tak ada dasar dengan kebenaran, dia nak memiliki supaya dia boleh merasai kaya. Kaya dia bukan memiliki harta. Kaya adalah dengan beramal dengannya. Kalau ada harta, beramal dengan harta itu dengan kita infak. Kalau ada masa, kita bagi masa. Kalau ada tenaga, bagi tenaga. Memberi sebagai contoh, masuk kaya tu. Baik. Maka di sini jemaah sekalian, apa kita nak tekankan pada perbahasan malam ini? Dalam kehidupan, jangan kita salah mentafsirkan. Sehingga kita tidak ada satu penekanan. Yang dalam hidup kita salah tafsir, kita tak ada satu penekanan. Yang tidak ditekankan kepada usul perbahasan yang sebenar. Yang ini iman tadi. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ni, apatah lagi dengan ancaman pemikiran, adanya agenda untuk memisahkan perbincangan agama dan kehidupan ni. Ini bincang agama lah, iman dalam hati lah nak bincang apa. Iman dalam hati katanya. Yang ada sekarang dunia kita uruskan. Nampak macam betul lah. Tapi uruskan tanpa ada rasa kebesaran Allah, tak jadi apa mas kita. Sebab tu kena bina rasa tu. Kena bina rasa tu dengan sedar melalui ilmu tadi. Kemudian kita kena yatafakarun lah. Apa yang kita bincangkan ni, kita mula berfikir. Sifat tadi datang dari mana, kemudian kita renung balik perbahasan pada diri manusia itu. Allah terjemahkan sifat-sifat kesempurnaannya. Lalu dengan kesempurnaan yang ada pada manusia sehingga manusia diangkat kerana sifat itu. Contoh, nama Farid. Sifat yang ada, contoh sifat yang ada, katalah malam ni Allah takdirkan ilmu. Dengan ilmu tu, Farid ni berfungsi. Kalau ilmu tak ada, Farid ni nothing, tak ada apa pun. Tak nak orang cakap borak pun tak nak. Jadi ilmu tu bukan ada pada Farid, tapi ilmu tu pada sifatnya yang alim, yang diberikan kepada Farid, untuk Farid terjemahkan ilmu tu, bukan rasa berilmu. Tak, kita kena terjemahkan saja. Zahirkan. Kalau dalam bahasa ni mesin photostat. Photostat, bagi. Photostat, bagi. Bukannya lekat kat kita. Dia tak lekat kat diri, dia menyatakan ilmu dengan menyatakan dengan amal dan sampaikan. Macam itu. Sebab itu, kita hanya bersandar. Kita hanya hari ini menumpang ataupun bahasanya adalah kita berpaut, bergantung. Datanglah rojak ni, bergantung kepada Allah. Bergantung pada sifatnya. Sebab tu Allah kata dalam Quran Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Ini satu persoalan pelik. Macam mana manusia boleh berpaling daripada Allah sedangkan dia guna sifat Allah? Sifat kaya tadi. Tak ada pada makhluk. Tak ada. Kaya tidak wujud dengan makhluk. Kaya kalau kita kaji susu galur dia, kaji pula dengan perbahasan tauhid, kaji sifat-sifat kebesaran Allah dengan Asma'ul Husna, dengan kita mantapkan dengan sifat 20, maka yang ada hanya kaya pada Allah. Wujud. Yang ada hanya kaya pada Allah. Sebab itu perbahasan begini jemaah sekalian, perlu diulang. Fazakir fa'inna zikra. Diulang berkali-kali. Kerana ianya satu perkara yang mudah untuk kita lupakan. Lalai tadi. Sehingga kan Nabi SAW mengingatkan kita, mafhum hadis, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu.
kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbarui iman kami ya Rasul. Min aksiru, dengan perbanyakan. Min aksiru min qauli la ilaha illallah, dengan perbanyakan kalimat thayyibah. Bila kaul ni berkata, bila kauli, bila kita rujuk pada kalimah yang padanya ada perbahasan tentang iman, dia bukan sekadar bil kauli, dengan bil qalbi. Sebab tu dia datang dari hati, diterjemahkan dengan lisan, lalu dilakukan dengan perbuatan. Patutnya. Lalu kita ulang banyak kali. Banyak kali dan banyak kali kita ulang. Ulang bagaimana? Pertama, kita biqauli lah, la ilaha illallah. Yang kedua, macam ni perbahasan ni, kita menafikan, kita mengingatkan diri kita balik. Kalaulah kita kata senang nak ingat, tidaklah Allah ulang dalam surah Ar-Rahman 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita bukan tak tahu nikmat tu dari Allah, tapi kita lupa sifat yang berserta nikmat tadi. Contoh kaya tadi, berserta. Orang cari harta, sepatutnya harta ni berurusan dengan Allah. Kaya tu datang dari Allah, bukan sekadar harta, sifat tu. Jadi sepatutnya dia nampak lah. Allah ulang banyak kali, 31 kali je mas kalian. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam satu ayat, dalam satu surah, diulang kalimah yang sama 31 kali. Itu menunjukkan chances nak lupa tu tinggi. Sebagai contohlah, kita pesan ke anak kita ke, dekat siapa-siapa ke, keluar tutup pintu. Keluar tutup pintu. Keluar tutup pintu. Jenuh cakap banyak kali. Sebab apa? Memang jenis pelupa. Nasiah lupa. Atau lupa yang paling lupa sekali adalah lupa sifat kita bermula tiada. Sebab tu yang ada ni menyatakan kebesaran Allah. Habis. Khalas. Barulah kita akan pergi kepada perbahasan amanah. Maka lepas ni kita akan pergi pada perbahasan amanah. Dalam bab amanah ni mas sekalian, cuba lihat, bila kita dah sidik tadi, kita boleh perincikan lagi, tapi tak apa, saya habiskan pada diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Bila diri menterjemahkan kekuasaan Allah, maka datanglah perbahasan yang kedua dan menjadi perbahasan yang utama dalam kehidupan, adalah amanah di dalam kehidupan. Baik, dalam bab amanah ni jemaah sekalian, bila kita dapat dari sidik, bermula dengan benar, benar itu kembali pada iman, iman kembali membahas kehidupan. Tu kita bahas kembali kehidupan dengan iman, dengan sifat Allah tadi lah. Okey, dalil kita bincang tadi Al-Alaq ayat 1 hingga 5, kemudian soal Mudassir tadi, kemudian dengan akli kita duk renung balik, betul lah sifat ni tak ada pada benda. Itu antara dalil akli lah, sokongan. Contoh, orang tak panggil kereta kaya, orang tak panggil orang kaya, orang tak panggil kereta kaya, dia panggil kereta orang kaya. Kaya tak duduk pada benda, kaya duduk pada orang. Orang tu sifat yang Allah berikan tu, Allah bagi pada manusia tu sifat kaya. Untuk apa? Untuk membesarkan Allah, bukan rasa besar, hebatnya aku kaya. Tu nampak mudah mas sekalian. Kalau rujuk dalam bab amanah, perbahasan seterusnya, kita lihat pada surah Al-Ahzab ayat 72. Mas sekalian, cuba kita lihat surah Al-Ahzab ayat 72. Betapa susahnya, betapa beratnya nak menterjemahkan kekuasaan Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menurunkan amanah kepada langit, as-sama wal ard, langit dan bumi. Yang mana langit dan bumi tak sanggup nak tanggung. Bayangkan, amanah. Kalau kita tengok, kenapa langit dan bumi tak sanggup tanggung? Walhal bukan nak buat apa pun. Langit kan duk kat itu je. Kita faham amanah ni macam kita faham lah. Anak amanah, isteri amanah, semua ni amanah. Tapi perbahasan, apa yang dimasukkan itu? Kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ni, Al-Ahzab ayat 72, yang mana amanah rupanya dalam perbahasan nak membawa tadi sifat tadi. Nak bawa sifat tadi, langit takut, gunung takut. Takut apa? Takut merasa depa tu hebat.
Sebab langit luas. Mana ada tiang, tak ada bertepi. Gunung besar. Everest, gunung paling tinggi di dunia. Tak ada gunung lain. Ada, tak tahu lah. Asal Everest dah paling tinggi. Tapi mereka takut. Dan surah Al-Hashr ayat 24. La anzalna hazal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau diturunkanlah Al-Quran, yang ini bermula dengan sifat kebesaran Allah. Al-Quran kalamullah. Sifat-sifat kebesaran diturunkan pada gunung. Gunung hancur dimasukkan. Takut. Ketakutan itu. Takut apa? Takut merasai sifat tu pada mereka lah. Kan gunung kan besar. Kita yang kecil ni pun jalan dah rasa besar semacam jalan. Nak pula ada bodyguard from Beijing kan. Di kanan. Oh rasa berjalan. Bukan senang memang sekalian. Sebab tu benda ni amanah ni berat. Gunung nak tanggung susah. Langit pun takut nak tanggung. Kecuali manusia, kata Allah, yang dipersiapkan. Dalam surah Al-Ahzab 72 ni, Allah kata, kecuali manusia yang telah dipersiapkan untuk menanggungnya. Mana ayat nak? Saya cari ayatnya. Inna aradal amanah 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha. Kalau kita lihat di sini, bagaimana kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung untuk memikulnya, milnaha, maka mereka enggan memikul. Mikul, perkataan memikul. Dia ini dimandatkan kaya, hebat, kuat pada langit. Langit tak nak terima mandat tu. Berat. Sebab bila dimandatkan, dia takut dengan sifat tu dipakai, lalu dia merasa takbur. Pakaian Allah. Takbur. Yang ni apa takbur? Nabi kata meremehkan orang, menolak kebenaran. Bila sampai satu tahap, kita bagi tahu hakikatnya yang kaya hanya Allah, kita miskin, kadang-kadang kita susah nak terima. Hari ni kan, kalau orang kata kita jahil, marah. Jangan cakap baik-baik sikit. Aku ngaji bukannya sikit-sikit tau macam tu. Padahal memang asal kita jahil pun. Masalah Ustaz tu kan tahu pun macam tu, Ustaz Barik tu. Kerana dia tu kan tahu pun. Betul tu. Alam insan amalam ya'lam. Diberitahu, dan kita sampaikan saja apa yang kita tahu. Baik. Contoh, kita bawa kereta mahal. Try sekali. Kita bincang ni realiti lah. Kita buat prank lah, prank. Kita bawa, kan biasa orang buat interview, what you are doing for living. Pakai kita canggih-canggih, what you doing for living. Kagum kan? Kita pergi dekat kereta-kereta macam tu, kita kata macam ni. Tuan ni miskin. Tuan miskin kata. Si my leg you tak tengok kita apa saya bawa. Bukan kata tuan miskin. Kalau kita tanya, tuan mampu bayar ke? Kita geram dengar. I can pay lah. Itu sifat sikit dia Allah uji. Walhal memang pun kita tak mampu pun. Kalau ikutkan perbahasannya. Tapi ini berat. Sebab tu gunung berat memikulnya. Ini amanah. Enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakan. Apa yang nak disempurnakan? Tadi, nak membesarkan Allah tu. Kejadian lain tak mampu. Melainkan Allah kata, pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikul. Ingatlah, Allah tutup dengan ayat ni, ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Ni Allah letakkan kezaliman. Apa dia? Kalau zalim ni, lawannya adil. Zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam perbahasan ini, kita bimbang, kita tidak meletakkan sifat yang hak pada yang hak. Sifat kaya yang hak, yang benar ni kaya, tidak kembali kepada kaya. Ya Allah, kita kaya pada diri, habis. Ini zalim, gagal meletakkan sifat pada tempatnya. Ini dalam perbahasan amanah. Jadi, untuk setakat tu dulu, perbahasan malam ni, kaedah bagaimana kita nak tengok kehidupan dengan yang benar, dengan kembali pada sifat siddiq, iaitu iman, dan kembali kepada perbahasan tentang Allah, sifat kebesaran. Lalu kita sambung pada perbahasan amanah, jadi nak mikul sifat tu pula. Dan lepas ni kita akan huraikan tentang amanah
Yang ini pergi kepada amalan-amalan, af'al, perbuatan yang ada pada amanah tersebut. Yang ini kalau kaya, apa amanah yang sepatutnya kita perlu bahaskan dalam kehidupan seharian. Wallahu alam. Di masjid saya serahkan kepada Sebul Fadilah Ustaz Aslin kembali untuk buat kesimpulan. Wallahu alam. Khair. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Farid Abu Aulia. Lebih kurang 55 minit berbentangan tentang amanah, tentang kejujuran, dan itu merupakan salah satu daripada petikan ayat, maaf hadis, laisal ghina an kasratil arab walakinal ghina ghina nafs. Itu cantik ulahan tadi, saya tertarik sebab hari ni orang nampak kaya itu adalah pada mata wang, kaya pada harta benda, tetapi menyebabkan kerana mereka tidak jujur dalam menangani masalah ataupun harta tadi, atau tidak amanah dengan kerjaya mereka, maka mereka jadi fakir jiwa, mereka menjadi miskin jiwa. Bila sebut kata miskin jiwa, bermakna orang-orang yang diberi amanah oleh Allah bekerja, orang beri oleh Allah jadi kaya, tetapi mereka tidak menguruskan kekayaan dan kerjaya mereka dengan cara yang adil. Saya sebut tadi di ayat yang Ustaz baca tadi tentang manusia ni, wa hamalal insan, manusia sanggup, dia tahu tugas tu berat, tapi kerana orang yang dalam bahasa mudahnya, bila Allah satu ujian hilang ataupun miskin jiwa dia, maka dia ambil benda tersebut, maka sudah tentulah dalam keadaan tidak berlaku adil dalam urusan tersebut. Di sinilah bila Nabi sebut tentang dhi'atil amanah, iaitu bila hilang amanah, antara ialah bila wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'ah. Ini nak panggilnya orang yang jenis ni, semua dia nak ambil, semua dia nak pegang, semua dia nak buat, tapi sebenarnya dia lemah. Tapi kerana dia miskin jiwa, kalau dia kaya jiwa, dia cukuplah ini bagi orang lain lah. Dia tamak dalam jawatan, tamak dalam kuasa, tamak dalam harta, tamak dalam macam-macam benda, menyebabkan jiwa mereka miskin, fakir. Oleh itu mereka akan melaksanakan dalam bahasa mudahnya ketidakadilan dalam proses kerjaya mereka. Sama juga contoh bila digambarkan oleh Allah SWT tentang Yahudi. Quran sebut dalam Yahudi kan, dalam ada contoh mesej yang Allah sampaikan, Yahudi ni kalau mereka dapat kuasa, sedikit pun tidak memberi kebaikan kepada orang lain, kerana mereka penting diri mereka, tidak ada amanah tanggungjawab. Jadi inilah yang diterjemahkan oleh Ustaz Farid Abu Aulia pada malam ini, maka jelas pada kita. Kita fikirlah. Jadi kaya sebenarnya kaya jiwa. Kaya jiwa dulu. Dapat duit, duit bukan aku semua, kena bagi orang miskin, kena bayar zakat, kena sedekah, kena infak. Ada jawatan, aku kena adil, aku tak boleh curi tulang, tak boleh culas, tak boleh ponting kerja, tak boleh tipu, maili, tak boleh tipu, macam-macam lah. Aku sebagai seorang suami, jadi aku berkenaan berkita dengan penuh jujur dan amanah, yang aku ni gaji sekian-sekian, jadi tak boleh tipu isteri, isteri pula tak boleh tipu pula suami, kenapa balik lewat, suami pula kenapa balik. Jadi benda ni akan berlaku bagi mereka yang fakir jiwa. Jadi orang fakir jiwa ni, mereka pasti tidak amanah, pasti tidak jujur dalam kehidupan mereka. Itu sama je lah. Sebab tu kita kerja ni, Ustaz Farid tadi pun saya ada tempat 2 hari lepas pengalaman berceramah depan Panglima Tentera, Panglima Tentera Udara, Timbalan Panglima Tentera Laut, Panglima Tentera Darat. Jadi Masya Allah kan. Jadi kita cerita tentang dia nak akan tajuk dia adalah tentang integriti juga. Jadi tajuk dia itu rakaman tazkirah malam Jumaat yang bertajuk berani buat, berani tanggung. Berani buat, ya, sebab kita berani buat kan. Kita berani buat, nak melaksananya, buat perjanjian kami bahawasanya bersumpah tak setia, kami akan buat dengan penuh dedikasi, bla 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 bla. Bila dapat kerja, lepas saya dapat kerja, dia culah kerja, dia ponting, dia bohong, dia tipu, dia gunakan aset majikan untuk kepentingan peribadi dia. Jadi benda ni logik, kerana mereka adalah orang yang miskin jiwa, fakir jiwa mereka. Jadi insyaAllah terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Farid Abu Aulia. Cantik kupasan malam ni. Puan Ustaz tu besok saya nak
berceramah di salah sebuah kementerian di Pelajaya tentang topik tadi ni, iaitu tentang kaya itu bukan pada harta sebenarnya, tapi kaya jiwa. Namun kalau jiwa mereka miskin, maka harta mereka akan disalurkan ke benda-benda yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin kepada kemungkaran dan kemaksiatan pada Allah. Maka sedihlah Allah. Dalam bahasa mudahnya koma, sedihlah Allah. Dalam bahasa koma ya, hibahlah Allah. Kenapa? Tapi Allah yang bersifat as-sabur. Tuhan sabar aja. Kalau kita celaka betul dia ni, aku bagi dia mewah di kehidupan aku. Memang mangkuk air betul kan? Tapi Allah tak begitu. Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Supaya apa? Makin bagi dia panggil satu, kita panggil orang yang makin kaya, tapi makin buat maksiat makin kaya. Ya, tapi dikatakan istidraj. Yang ni kita takut, na'udzubillah min dzalik. Dan kemungkinan orang-orang macam ini yang miskin jiwa tapi dia kaya harta, maka Allah tambah lagi harta dia supaya dia terus pakir papa kedana jiwa dia. Dan akhirnya Allah akan seksa dia. Kalau orang dulu meninggal, atuk nenek moyang Ustaz Farid kan, mungkin kalau nenek Ustaz Farid dah meninggal mungkin 80 tahun. Mereka duduk tunggu bila nak kiamat, bila nak kiamat. Tuan bayangkan, kita yang hidup 40 tahun di muka bumi ni, kan, kita buat benda tak betul, bila masuk kubur, hidup dalam kubur tu lebih panjang daripada hidup atas muka bumi. Kebanyakan. Kecuali kalau kita meninggal besok, kiamat lusa. Itu lain cerita. Bernasib baiklah orang macam tu. Tapi yang kita takut ialah bila kita masuk kubur, lebih lama hidup dalam kubur daripada atas muka bumi. Fa'ayazubillah min dzalik. Maksud dia, biarlah, maksud saya, isti'adzah tadi, kerana janganlah peringkat kita kosong daripada jiwa kita yang baik beriman pada Allah. Terima kasih banyak Ustaz Farid Baulia. Terima kasih banyak kepada Tuan Jahsyat, insya-Allah. Terima kasih kepada Cik Farida dan semua sahabat-sahabat bermenonton. Teruskan komitmen yang konsisten dalam bicara tanpa henti bermula pada April 2020 hingga ke malam ini. Dan malam besok insya-Allah Ustaz Syed Noor Hisham sebagai host kita insya-Allah bersama dengan tetamu-tetamu jemputannya insya-Allah. Iaitu mungkin Ustaz Datuk Jamil Ustaz Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid bersama dengan Imam Muda Hasan insya-Allah. So terima kasih pada penaja utama, jazakumullah khairan, moga Allah berkati harta, wang, ringgit dengan keberkatan, yang mana berkat tadi akan kembali bentuk kesihatan, usia yang panjang, hidup bahagia sekeluarga, anak cucu-cucu dan sampailah sehabis-habisnya insya-Allah. Kerana 4 tahun Ustaz Farid, mereka taja berbicara kita ni hampir 4 tahun. Jadi subhanallah, barakallah fihim ya, fihim fihinna fiha dan sebagainya. Dan insya-Allah memoga sahabat-sahabat yang dengar program ni dah berapa tahun dah, kalau ikut syahadah sijil dia dapat dah ni sijil baccalaureate sijil BA dah 4 tahun dah ni, kalau diploma dah dapat dah. Jadi insya-Allah yang penting kita dapat sijil daripada Allah lah, memadai sebagai saksi atas keberkatan masa kita yang Allah berikan ruangan kosong, kita isi dengan kebaikan insya-Allah. Wallahu alam. Pasti semua yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Dan terusnya kita minta Ustaz Farid Abu Aulia untuk menutup dengan bacaan doa Qur'an Najilah. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna bil taqwa. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu bikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم